Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan sambung dengan part point 2, iaitu nomenclature of benzene. Okey, nomenclature of benzene. Baik, so kita akan lihat. Okey. So kita akan lihat yang pertama, benzene as a parent chain. Okey, benzene as a parent chain. Baik. So penamaan lebih kurang sama seperti compound yang sebelum ni kita belajar, iaitu alkin dan juga alkin. So dia ada dua bahagian. Yang pertama adalah parent. So ini kita jadikan benzene lah sebagai parent. Okey, so itu adalah parent dia. So ini adalah parent ataupun rantai utama. Dan yang kedua adalah substituent. So yang di luar daripada benzene, kita namakan dia sebagai substituent. Okey, ataupun substituent group lah. Substituent group. Baik. So parent, okey, benzene, bila kita jadikan dia sebagai parent, so nama dia akan kita bagi sebagai benzene lah. Jadi substituent, so bergantung kepada apa kumpulan ataupun grup yang attach directly to the benzene. Kalau Cl, contoh dia seperti ini, jadi nama dia kita beri sebagai chlorobenzene. Baik, so tengok contoh yang kedua. Yang kedua, parent dia adalah sama juga, parent dia adalah benzene, dan substituentnya adalah ethyl. Jadi nama penuh ataupun based on IUPAC nomenclature, so adalah ethyl benzene. So no need to put the number lah. Tak payah letak nombor, sebab kita dah sedia maklum karbon yang bersambung directly kepada karbon yang bersambung directly kepada substituent akan menjadi karbon nombor 1. Okey, karbon nombor 1. Baik, seterusnya. Okey. So ini contoh-contoh yang lain. So kita ada contoh fluorobenzene. Okey, so ini adalah fluorobenzene. Okey, kalau Cl chlorobenzene. Kalau Br ada bromobenzene. Right, so dia ada bromobenzene. And then dia ada nitrobenzene. Dan juga kita ada, okey, contoh yang lain ethylbenzene lah. So ini adalah beberapa contoh untuk monosubstitute benzene. Okey, benzene yang mempunyai satu kumpulan penukar ganti. Okey, ada sesetengah compound ataupun benzene yang attach dengan functional group yang lain. So ini benzene attach to the another functional group. Contoh dia seperti hydroxyl. Okay, so the whole compound kita boleh beri nama lain. Okay, nama dia adalah phenol. Phenol ini sebenarnya adalah common name. Okay, common name, bukan IUPAC lah. IUPAC name dia adalah hydroxybenzene, tetapi IUPAC membenarkan. IUPAC allow some common name to be a parent. Okay, to be parent. For example, kalau OH attach directly kepada benzene, so nama dia adalah phenol. Okay, jika amino group amine ataupun amino attach directly kepada benzene, nama dia kita boleh beri sebagai aniline. And then carboxyl, okay, attach directly to the benzene, nama dia kita boleh beri sebagai benzoic acid. Okay, C double bond OH, okay, ini sebenarnya adalah C double bond OH nah. CHO ni sebenarnya adalah C double bond OH. Alright, so C double bond OH attach directly to the benzene, so kita boleh beri nama sebagai benzaldehyde. Okay, C double bond O CH3, so this one is referred to the ketone lah. C double bond O CH3. Okay,
So COCH3 ni sebenarnya C double bond O CH3. So attach directly to the benzene. So kita boleh beri nama sebagai acetophenone. So ini semua adalah common name. Okay, ini adalah common name, tetapi dibenarkan oleh IPAC untuk kita jadikan sebagai parent name. Begitu juga dengan methyl benzene. Right, methyl benzene. So nama common dia adalah toluene. Okay, toluene. Toluene yang kita gunakan dalam eksperimen lah. Okay, toluene. So juga dibenarkan untuk diguna sebagai IPAC name. Okay, so yang ini diminta untuk ingat lah. Kena ingat. Right, so kena ingat. So kita akan guna banyak, kita akan pakai banyak lah dalam penamaan-penamaan seterusnya. Okay, so itu untuk mono substitute benzene. Baik, sekarang kita tengok kepada di substitute benzene. Di means dua lah. Di substitute benzene. Okay, so untuk yang same substituent. Okay, kumpulan penukar ganti yang sama. Jadi kalau sama yang ini, so kita nomborkan seperti biasa saja. Contohnya kalau kita ada 2 BR, kita letak sini nombor 1, sini nombor 2. Jadi penamaan kita beri seperti biasalah. So 1 2 dibromo benzin lah. Maksudnya benzin kita akan jadi sebagai parent. So ini benzin kita akan jadikan sebagai parent. Okay, kalau dia duduk kat nombor 1 dan nombor 3, 1,3 dibromo benzene. Okay, if the location of BR at carbon number 1 and number 4, 1,4 dibromo benzene. Baik, untuk dua substituent, okay, ada terms yang kita boleh guna untuk menggantikan nombor, okay, iaitu ortho, meta dan para. Okay, ortho merujuk kepada when the position of substituent at carbon number 1 in carbon number 2. Macam ni, nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2. Jadi kalau nombor 1 dan nombor 2 kita boleh gantikan dengan O. O merujuk kepada ortho lah. Ortho dibromo benzene. Gantikan dia punya nombor saja. 1 dan 2 maksud dia merujuk kepada ortho. Okey, begitu juga dengan 1 dan 3. Okey, 1 dan 3. Okey, 1 dan 3. Okey, 1 3 dibromo benzene. So kita boleh gantikan dengan meta. Okey, ataupun kita tulis M sahaja. M dibromo benzene. Dan 1 dan 4 kita boleh gantikan sebagai para. Okey, ataupun kita tulis sebagai P saja. P dibromo benzene lah. Okey. So untuk penamaan-penamaan ni dia hanya suitable ataupun available untuk dua substituent sahaja. Satu tak boleh pakai. Okey, ortho, meta dan para ni hanya available untuk dua substituent sahaja. Satu tak boleh, lebih daripada dua pun tak boleh. Alright, so jika ada dua kumpulan berfungsi yang bersambung attach kepada benzin, okay, benzin, maka kita boleh jadikan salah satu daripada, okay, select one of substituent to give a new parent name. To give a new parent name. For example, contoh kat sini kan, kita ada COOH dan juga NH2. Mana satu kita nak jadikan sebagai parent? Okey, baik. Di sini ada dia punya priority, keutamaan. Keutamaan. Okey, kalau kita tengok kat sini yang paling utama ataupun paling priority, yang paling tinggi adalah COOH lah. Jadi kalau ada COOH, maka kita akan ambil ini sebagai parent. Jadi kalau kita lihat tadi, bila COOH attach directly kepada benzene, nama dia adalah benzoic acid. Benzoic acid. So bila benzoic acid, secara automatik karbon ini akan jadi karbon nombor 1 lah. Okay, sebab itu kita jadikan sebagai parent.
dan ini akan jadi karbon nombor 2. So maksud dia NH2 akan jadi sebagai substituent. Ini akan dijadikan sebagai substituent. So NH2 bila jadikan substituent, so nama dia adalah amino. Jadi nama penuh dia adalah 2-amino benzoic acid. Okey, 2-amino benzoic acid. Dan tadi kalau kita lihat, apabila ada nombor 1 dan nombor 2, substituent berada pada nombor 1 dan nombor 2, kita boleh gantikan sebagai orto. Okey, orto amino benzoic acid. Baik, kita tengok contoh yang lain. Okey, tengok contoh yang lain. Okey, tadi yang ini kita dah tengok kan. Okey, ini amino. Okey, so ini yang lain. Okey, ada COOH dan juga NH2. So, mana satu kita akan jadikan sebagai parent. So, keutamaan adalah kepada COOH. Jadi, yang ini kita akan jadikan sebagai parent chain. Dan sudah tentulah NO2 akan dijadikan sebagai substituent. So, bila COOH jadi parent, so ini akan jadi nombor 1, yang ini akan jadi karbon nombor 2. Jadi apa nama dia? Nama dia NO2 ni kita namakan sebagai nitro. Jadi 2-nitro. Okey, COOH dan juga benzin kita boleh bagi nama sebagai benzoic acid. Okey, benzoic acid. Okey, ataupun kita boleh gantikanlah 1 dengan 2 ni, kita gantikan dengan orto nitro benzoic acid, boleh juga. Baik, seterusnya kalau kita ada CHO ni seperti saya beritahu tadi, C double bond OH lah. So itu adalah CHO. Dan juga ada methyl kat bawah. So mana satu akan kita jadikan sebagai parent. Okey, so yang ini kena rujuk. Yang ini kena rujuk di sini. Jadi kalau kita tengok tadi, apa dia? C double bond OH dan juga CH3. CH3 merujuk kepada alkyl. So alkyl kat bawah ni, CHO yang mana kat atas. Okey, maksud dia CHO kita akan jadikan sebagai parent. So ini kita akan jadikan sebagai parent. Alright. Dan yang ini kita akan jadikan sebagai substituent lah. So bila CHO kita jadikan sebagai parent, so automatic sini akan dapat nombor 1, sini akan dapat nombor 4. So CHO attach dengan benzin. So nama dia apa tadi? So itu kena rujuk balik. So tengok balik. So yang ini nama dia adalah benzaldehyde. Parent ni nama dia adalah benzaldehyde. So yang ini adalah methyl. So substituent dia adalah methyl. Ini substituent. Substituent dia adalah methyl. So jadi nama dia adalah 4-methyl benzaldehyde. Okey. Ataupun 1 dengan 4 ni kita boleh gantikan sebagai para lah. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Letak P benzaldehyde, metil benzaldehyde. Okey, next seterusnya OH dan juga NO2. Okey, mana satu kita akan jadikan sebagai parent. Sama juga, yang itu kena tengok kepada keutamaan, priority tadi. Okey, daripada senarai kita tengok tadi, alright, OH dan juga, so mana akan kita jadikan? So OH kat mana? OH kat sini. Alright. Okey, maka kita kena jadikan OH sebagai parent. Okey, OH kita jadikan sebagai parent lah. Okey, sebab nitro duduk di bawah kan. Nitro duduk di bawah. Jadi kita akan jadikan OH sebagai parent. So ini kita akan ambil sebagai parent. So ini sebagai parent. Dan sudah tentu yang ini kita akan jadikan sebagai substituent lah. So bila OH jadi parent, so ini nombor 1, so ini nombor 2. Jadi nama penuh dia adalah 2-nitro OH dengan benzin. Bila bergabung kita jadikan sebagai phenol. Phenol. Okey.
Dan yang terakhir, right, kalau kita tengok kat sini, halogen dan juga toluene, dengan alkil, mana akan kita ambil sebagai parent. So dah tentulah ini kita akan jadikan sebagai parent, ini akan jadi sebagai substituent. So sini nombor 1, sini nombor 3. So nama penuh dia adalah 3 dash bromo metil benzin. Okey, boleh tulis metil benzin ataupun kita nak tulis toluene pun boleh juga. Okey, toluene. Baik. So itu apabila benzin mempunyai dua substituent. Okey, dua substituent group. Okey, so sekarang kita lihat pula untuk benzin sebagai substituent. Tadi kita lihat benzin sebagai parent. Sekarang kita lihat benzin sebagai substituent. So bila masa benzin akan jadi substituent? Okey, benzin apabila menjadi substituent, kita beri nama sebagai phenyl. Okey, ingat bukan benzil tetapi phenyl. Okey, bila sebut phenyl, maksud dia merujuk kepada benzin sebagai substituent. So we have two condition, ada dua keadaan. Okey, yang pertama apabila alkil ni maksud dia hidrokarbon lah. Substituent alkil mempunyai more than 6 carbon. Contoh seperti inilah. Kalau kita lihat kat sini kan. So kalau kita lihat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so substituent alkil ada 7 karbon. Oleh sebab itu kita akan ambil ini. Okey, yang ini kita akan jadikan sebagai parent. Ini kita akan jadikan sebagai parent chain. Dan benzin kita akan jadikan sebagai substituent. Ingat, bila jadi substituent kita namakan dia sebagai phenyl. Yang ini kita bagi nama sempena nama alkin lah, sebab dia adalah alkin kan. 7 karbon, nama dia adalah heptane. Heptane. Dan kalau kita lihat benzin tadi attach pada karbon nombor 2, jadi nama dia adalah 2-phenyl heptane. Okey, 2-phenyl heptane. Okey, itu adalah condition yang pertama. Yang kedua, bila masa dia akan jadi substituent, so apabila terdapat kumpulan berfungsi yang lain. Pada rantai di luar benzin tadi mempunyai important functional group. Contohnya double bond, hidroksil, aldehyde dan lain-lain. Walaupun rantai di luar tu dia lebih pendek. Contoh dia seperti ini. Kalau kita lihat kat sini, so sini ada berapa karbon? Cuma ada 4 karbon. Tetapi kalau kita lihat kat situ, dia ada C double bond C. Walaupun dia cuma 4 karbon, tetapi dia ada mempunyai kumpulan berfungsi yang lain. Jadi oleh sebab itu kita akan jadikan ini sebagai parent, dan benzin akan kita jadikan sebagai substituent lah. So ingat, substituent dia akan beri nama sebagai phenyl. Jadi oleh sebab ada double bond kat situ, jadi kita beri nama parent ni sempena nama alkin lah. So nama alkin sini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi ada 2-butene. Parent dia adalah 2-butene. Jadi 1-phenyl dash 2-butene. Ataupun contoh yang lain kat sini, kalau kita lihat kat sini kan, so di luar rantai benzin ada 2 karbon, tetapi dia ada OH kat situ. Ada kumpulan berfungsi yang lain. Oleh sebab itu kita kena jadikan yang ini sebagai parent. Jadikan ini sebagai parent. Okey, maksudnya ini merujuk kepada alkohol lah.
kita tak belajar lagi. Dan ini kita akan jadikan sebagai substituent. Ni substituent lah. Okey. So nombor 1, nombor 2, jadi nama dia adalah 2-phenyl ethanol. Okey. So itu sahaja. Terima kasih.